Assalamualaikum dan selamat pagi semua pelajar. Waalaikumsalam, selamat pagi Cikgu. Semua apa kabar? Sudah sarapan pagi kan nih? Sudah, Cikgu. Alhamdulillah, sudah Cikgu. Alhamdulillah, saya harap semua baik-baik saja. Baiklah, pada hari ini Cikgu akan mulakan kelas Komsas di mana kita akan meneroka tentang sebuah cerpen menarik yang berbentuk fiction untuk kamu pelajari lah. Baiklah, sebelum tu mari kita lihat gambar sebentar. Cikgu kongsi screen dulu. Mari kita lihat gambar yang berada di screen kamu sekarang nih. Sekarang ni apa yang kamu boleh nampak? Kamu boleh kongsikan dengan Cikgu. Semua katak. Apa tu Yoga? Perempuan semua katak, Cikgu. Perempuan dengan katak. Syazli pula? Saya tengok berdasarkan gambar ni, saya tengok gadis perempuan ni dia sangat macam selesa, sangat macam senanglah, gembira jumpa dengan katak tu. Walaupun katak tu besar menyerupai saiz badan dia. Macam itulah. Bagus. Ya, bagus. Semua memberikan pendapat yang menarik. Sebenarnya tajuk kita adalah berdasarkan gambar ini, yaitu tajuk kita cerpen Thalia dan Raksasa Kot-Kot. Baiklah. Objektif pembelajaran kita untuk hari ini, kamu akan dapat, yang pertama yaitu kamu dapat mengenal pasti dua watak utama dan sifat-sifat mereka lah. Dan yang kedua, kamu boleh menulis refleksi pengajaran daripada cerpen Thalia dan Raksasa ini. Minggu lepas cikgu ada ingatkan kamu untuk baca cerpen ini di rumah. Kamu ada baca kah? Ada Cikgu. Oke, kalau begitu, mari kita imbas kembali apa hasil bacaan kamu. Berdasarkan gambar pertama nih, kamu nampak kan? Apa yang kamu boleh lihat berdasarkan gambar tuh? Boleh ceritakan sedikit, kamu kan sudah baca? Saya Syazli, saya ceritakan gambar pertama ni seorang gadis yang bernama Thalia. Thalia ni dia sedang bermain, tiba-tiba dia jumpa seekor katak yang telah pengsan lah. Ya, Dan betul Syazli. cedera. Betul. Apa yang Syazwi cakap baru menunjukkan dia ini sudah baca cerpen ini, di mana gambar pertama ini adalah merupakan permulaan cerita si Thalia. Dia terserempak dengan katak raksasa ataupun katak kot-kot. Katak tu tercedera mungkin disebabkan akibat perusuhan lah bersama orang pekerja di Lombong tu. Jadi Thalia ni berasa kasihan, dia rawat katak itu dengan menggunakan daun dalut. Seterusnya gambar kedua, Yoga pula. Apa yang kamu nampak, Yoga? Kamu cakap saja apa yang kamu nampak dalam gambar itu. Bapak menunggu tren untuk menaiki. Ya, betul. Di bagian sini, di bagian perkembangan, adik si Thalia nih demam panas, sakit. Jadi ibu bapa si Thalia risau, dia mau bawa adik si Thalia pergi ke hospital, tetapi jarak rumah dengan hospital sangat jauh. Jadi untuk mempercepatkan, mereka terpaksa tumpang kereta api lah supaya cepat sampai. Tapi malangnya Encik Binja ataupun pengurus di situlah tidak membenarkan, dan dalam masa yang sama katak raksasa kot-kot tu datanglah waktu ini menyerang stesen kereta api. Dan yang hebatnya di sini, keluarga si Thalia terselamat daripada serangan itu. Raksasa tu tidak serang, mungkin disebabkan si Thalia lah. Dan si Binja tu melihat dan memerhati. Oh, mungkin dia hairan lah kenapa mereka tidak diserang. Terusnya kita pergi gambar yang ketiga. Gambar ketiga ini kita boleh lihat di bahagian klimaks sudahlah. Klimaks di mana si Binja dia mau mengambil alih kampung si Thalia. Jadi dia menyerang, dia membawa jentera besar
dan bapak si Talia tuh dia halang si Binja daripada buat serangan. Tetapi si Binja dia melepaskan tembakan, 2 das tembakan dan terkena lengan bapak si Talia dan cederalah bapak dia. Lepas itu gambar yang keempat yaitu gambar peleraian, di mana si Talia ni dia meminta pertolongan lah daripada raksasa Kot-Kot dan datanglah beratus-ratus raksasa Kot-Kot membantu penduduk kampung menyerang pengikut-pengikut si Binja dan akhirnya selamatlah penduduk kampung di situ. Ya betul, Baiklah. Cikgu. Jadi kamu memang sudah bacalah cerita itu kan, tadi kita buat imbasan sahaja. Jadi berdasarkan yang kamu baca sinopsis ataupun cerpen ini, watak utama dalam cerita ini yaitu si Talia, di mana si Talia ini mempunyai sifat berani. Dia berani membantu katak, walaupun besar katak tuh seperti size dia, tapi dia bantu katak tuh, dan juga dia bijak lah menggunakan dia minta tolong, dia gunakan daun untuk selamatkan katak itu. Itulah. Dan watak utama yang kedua raksasa Kot-Kot yang dia selamatkan itulah. Bukan kawan-kawan dia yang dia selamatkan daripada cedera. Kata-kata raksasa Kot-Kot ni mempunyai sifat yang kejam, sombong dan juga kuatlah, kuat melawan, menyerang, menakutkan pekerja Tuan Binja. Setakat Ya, ni kamu paham? Paham kan? paham, Cikgu. Oke, kita ke aktivitas seterusnya. Oke, cikgu ada sediakan permainan XO. Kamu pernah dengar kan permainan XO? Sebab Ya. mungkin Ada waktu main. Darja kamu ada main. Jadi di sini kita akan bermain sedikitlah permainan XO. Cikgu akan bentuk 2 kumpulan. Satu kumpulan tuh lebih kurang 6 orang lah. Kumpulan A yaitu wakil ketuanya Syazwi dan kumpulan B Yoga lah. Oke. Oke, untuk bermain, permainan ini mudah saja. Kamu kena pilih nomor soalan. Nanti cikgu tunjuklah pada papan permainan XO. Kamu pilih nomor tuh, kemudian kamu jawab. Kalau betul, cikgu tanda X atau O pada papan itu. Kalau salah, kita bagi kumpulan A atau B lah untuk menjawab. Jadi untuk dikira pemenang, kamu kena berjaya hasilkan 3 tanda dalam papan itu. Sama ada menegak, melintang, pepenjuru lah. Kamu pernah juga kan main. Jadi cikgu peruntukkan 10 saat untuk menjawab setiap soalan. Faham kan? Ya baiklah, untuk kita memulakan permainan ini, kumpulan E atau kumpulan B, kamu perlu jawab, nomor soalan ini soalan terbuka, kamu perlu jawab dengan cepat dan betul lah. Jadi siapa yang dapat jawab kumpulannya secara otomatis akan jadi tanda X, manakala yang tidak dapat jawab tuh akan jadi tanda O. Oke. Lepas itu kamu kena jawab secara lisan, mau buka saja mikrofon tuh. Secara lisan lah. Oke, baik, cikgu buka soalan dia. Siapakah watak utama dalam cerpen Talia dan raksasa Kot-Kot ini? Saya Cikgu daripada kumpulan E. Watak utama ini adalah Talia dan raksasa Kot-Kot. Iya betul. Kamu baca saja tajuk, kita boleh tahulah siapa watak utama dalam cerpen ini. Ya, Oke, seterusnya kumpulan B, kumpulan Yoga. Soalan nomor berapa? Pilih. Aku, Cikgu. Oke, nomor 1. Cikgu buka soalannya. Apakah sifat utama yang ditunjukkan oleh Talia dalam cerpen ini? Baik hati, Cikgu. Baik hati, betul. Dia baik hati, tolong raksasa Kot-Kot walaupun berbadan besar lah. Seterusnya kumpulan E. Soalan nomor? Soalan nomor 6. Oke, soalan nomor 6. Soalannya, bagaimanakah Talia menunjukkan keberanian dalam cerpen ini? Talia tidak merasa takut untuk merawat anak raksasa Kot-Kot dan dia tidak takut meminta tolong kepada raksasa Kot-Kot lah waktu dia mengalami kesusahan. Iya betul. Dia berani walaupun raksasa berbadan besar, tapi dia tetap bantu juga. Seterusnya kumpulan Yoga. Nomor 4, Cikgu. Nomor 4. Iya,
sebab ya, kumpulan yoga mau halang daripada kumpulan Syazwi dapat 3 tanda lah. Oke, soalannya nomor 4. Apakah sifat utama yang ditunjukkan oleh raksasa kot-kot dalam cerpen ini? Mempertahankan hak mereka. Iya, betul. Raksasa kot-kot mempertahankan kawasan hutan itulah tempat tinggal daripada diceroboh oleh pengikut Binjah. Seterusnya kumpulan Syazwi, kumpulan E. Soalan nomor Soalan nomor 2. Soalan nomor 2. Soalannya, mengapa raksasa kot-kot dianggap kejam? Sebab cikgu, saya rasa raksasa kot-kot ni dia sudahlah dia saiz besar macam manusia. Dia kelihatan macam mengerikan lah, di mana dia mampu membunuh mana-mana manusia yang cuba menyerang. Iya betul. Dia berbadan besar. Dia bunuhlah di waktu peleraya, di waktu perkembangan tu ada Ya. terjadinya pembunuhan. Oke, seterusnya kumpulan yoga. Soalan nomor berapa? 8. Soalan nomor 8. Oke, soalannya, bagaimanakah raksasa kot-kot menunjukkan kekejamannya dalam cerpen ini? 10 saat. Macam mana Maaf, cikgu. kita... Tidak dapat jawab. Oke, tidak dapat jawab. Jadi, kita buka kepada kumpulan Syazwi. Coba jawab. Di mana raksasa kot-kot ini diceritakan telah membunuh 7 orang dan 20 orang lain terbunuh dan ada yang tercedera. Itu jawapan berdasarkan apa yang saya baca lah. Ya, betul. Tepat sekali, Syazwi. Jadi, kita boleh lihat kumpulan Syazwi sudah melengkapkan 3 tanda X dan kita sudah ada pemenang, kumpulan kumpulan Syazwi. Tahniah kepada kumpulan Syazwi kerana berjaya menjawab dan membuat 3 tanda. Manakala tahniah juga syabas kepada kumpulan yoga kerana mencuba. Kita boleh lihatlah kumpulan yoga dapat juga jawab 2 soalan. Sebelum kita tamatkan kelas kita, cikgu minta untuk kamu imbaslah kod QR supaya kamu boleh isi refleksi. Apa yang pengajaran yang kamu dapat daripada cerpen ini? Kamu boleh isi secara ringkaslah, imbas kod QR. Nanti cikgu bagi yang tidak dapat imbas itu, cikgu bagi pautan dalam chat box. Paham, cikgu. Oke, baik. Oke, baiklah. Oke, kita sudah ada 3 responden. Boleh cikgu tahu yang box pertama ni, kotak pertama ni daripada siapa ya? Saya, cikgu. Daripada yoga. Boleh kamu bacakan refleksi kamu? Kita hendaklah sentiasa menjaga hubungan yang baik dengan haiwan dan juga alam sekitar kerana mereka juga tinggal di dalam ekosistem yang sama dengan kita. Ya, betul. Mereka pun hidupan ataupun ciptaan daripada Allah lah ataupun daripada Tuhan. Jadi kita bersama-sama untuk menjaga hidupan yang ada di sekeliling kita, bukan saja haiwan, malahan tumbuhan. Manakala yang kedua ni daripada siapa? Daripada saya, cikgu Syazwi. Okey, apa yang kamu boleh kongsikan? Cuba kamu baca. Okey, saya baca ya, cikgu. Melihat implikasi perbuatan manusia yang sudah cuba berbuat baik, menjanjikan balasan yang baik semula. Oleh itu, kita digalakkan untuk mengamalkan sikap baik hati dalam kehidupan seharian, kerana kebaikan yang diberi akan dibalas dengan kebaikan pada masa akan datang. Jadi, daripada cerita cerpen ini, kamu pun sudah dapat pengajaran lah. Walaupun dia cerita fiction, tapi kamu peroleh juga pengajaran nilai-nilai murni berdasarkan cerita ini. Okey, baiklah. Terima kasih semua sebab sudah aktif dalam kelas kita pada hari ini. Jadi, oleh itu, kamu pun sudah mencapai
aktiviti kita pada hari ini, yaitu kamu dapat kenal pasti dua watak utama dan sifat-sifat mereka, yaitu si Thalia dan juga raksasa Kotkot. Kamu juga sudah menulis refleksi pengajaran daripada cerpen Thalia dan raksasa Kotkot ini. Oleh itu, kita haruslah berbuat baik kepada kehidupan di sekeliling kita. Oke, seperti si Thalia. Kita kena contohilah. Kita buat baik akan dibalas baik juga. Bak kata pepatah begitulah. Oke, ada apa-apa pertanyaan lagi? Syazi, Yoga, ada apa-apa lagi? Tidak ada apa-apa pertanyaan lah, Cik. Oke, terima kasih. Semuanya Saya rasa sampai di situ saja. Kamu semua hebat. Terima kasih sudah beri kerjasama. Cikgu harap kamu jaga diri dan juga hari ini hari Jumat. Jangan lupa sholat Jumat. Terima kasih. Sekian saja. Itu saja. Bye. Selamat tinggal. baik, Cik.